Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat ilahi dengan izin dan limpahan kurniaan darinya. Kita masih lagi diberikan ruang, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus berada pada bulan Ramadan, dan kita telah pun melepasi pertengahan Ramadan. Malam ni bermulanya malam yang ke-17. Pagi tadi kita dah selesai menyempurnakan puasa yang ke-16. Makna kata dari sudut baki yang ada itu lebih sedikit berbanding perkara yang telah berlalu. Makna kata lebih kurang berapa hari lagi? 14 hari atau 13 hari lagi, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita terus dikurniakan oleh Allah kekuatan untuk kita terus beramal, memperbanyakkan ibadah, sehinggalah ke akhir Ramadan, sehinggalah kita keluar daripada Ramadan sebagai orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta mendapat pengampunan dosa-dosa yang dahulu. Baik tuan-tuan, besok merupakan tarikh ataupun 17 hari bulan dimasyhurkan di peringkat negeri kita sekalipun, di kalender-kalender, iaitulah berkenaan dengan peristiwa nuzul Al-Quran. Apa maksud nuzul Al-Quran, tuan-tuan? Iaitulah turunnya Al-Quran Al-Karim, wahyu Allah Subhanahu wa taala ke atas junjungan mulia baginda sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan kepada manusia. Dan penurunan Al-Quran ni, tuan-tuan, dan kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Ta'ala sebut syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran Al-Karim. Secara jelas Allah Ta'ala sebut penurunan Al-Quran ini diturunkan pada dalam bulan Ramadan. Dan perbahasan ulama dan masyhur iaitulah pada 17 Ramadan itu sendiri. Dan juga dalam ayat yang pertama surah Al-Qadr, Allah Ta'ala sebut inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, yakni Allah, menurunkannya, yakni Al-Quran Al-Karim, pada malam Qadar ataupun pada Lailatul Qadar. Kadang-kadang ada orang sebut malam Lailatul Qadar. Lailah tu dah malam dah, tuan-tuan. Kita malam Lailatul Qadar, malam Qadar. Jadi malam Qadar ataupun Lailatul Qadar lah. Jadi Lailatul Qadar ni bila, tuan-tuan? Iaitulah dalam bulan Ramadan. Maka ulama bahas penurunan Al-Quran ni berlaku dua kali. Satu sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia, ini sekaligus. Manakala daripada Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah secara beransur-ansur, genapnya 23 tahun. Turun berdasarkan ketetapan daripada Allah, dan juga Allah Ta'ala secara hikmahnya menurunkan juga berdasarkan kepada persoalan-persoalan yang ditanya oleh para sahabat, lontaran-lontaran persoalan yang dilontarkan oleh musyrikin Yahudi untuk dijawab, serta peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam nak merungkai masalah-masalah yang memerlukan panduan daripada wahyu Al-Quran Al-Karim ni, tuan-tuan. Jadi makna katanya bulan Ramadan ni bulan Al-Quran.
Bahkan kalau kita lihat bagaimana para imam kita salafun as-salih yang terdahulu sekalipun, yakni orang-orang soleh terdahulu sekalipun, memberikan fokus dalam bulan Ramadan ini dengan Al-Quran. Sebagaimana yang kita tahulah, yang seringkali diulang ingatkan oleh para asatizah kita yang memberikan pengisian tazkirah, antaranya Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kan? Maksudnya Ramadan beliau memfokuskan kepada Al-Quran, lebih daripada yang lain. Yang lain tu diberikan penangguhan seketika. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala sekalipun diriwayatkan mengkhatamkan Al-Quran berapa kali tuan-tuan? Sebanyak 60 kali khatam di luar semayang. Maksudnya dalam semayang pun ada khatam dia, di luar pun ada khatam dia. Sehingga ulama bahas, adakah khatam secara bacaan harfan biharfin ataupun khatam dengan cara maksud makna? Itu ada ulama bahas. Bagi ulama yang menyatakan Al-Imam Syafi'i khatam Quran secara harfan biharfin, membaca, maka di situ para ulama menyatakan iaitulah keberkatan masa yang diberikan oleh Allah kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ada ulama kata yang dikhatamkan secara makna, yakni dari sudut bagaimana sekaligus Imam Syafi'i itu dapat mengulang. Sebab kita tahu Al-Imam Asy-Syafi'i ini kecerdasan minda yang diberikan oleh Allah sangat ta'ajub, sehingga kata diriwayatkan sekalipun dia tidur, bangkit daripada tidur, dia dapat jawapan, dapat ilham daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh menyelesaikan 70 permasalahan yang difikirkan. Makna kata mata dia tidur, hati dia memikirkan masalah ummah dengan ilmu. Imam Syafi'i ini kuat dengan ilmu, sehingga malam dia pada akhir malam tidak dibahagikan kepada dua, iaitu pada tidur dan ibadah solat sahaja, tapi dibahagikan kepada tiga: tidur, ibadah solat, zikir sebagainya, dan juga mengulang ilmu. Itu Imam Syafi'i. Dan kita pun tuan-tuan, alhamdulillah, kehebatan Allah Ta'ala berikan kepada para pejuang-pejuang kita terdahulu, para alim ulama kita yang terdahulu, menerapkan bulan Ramadan ni bulan yang dibiasakan kita diperdengarkan bacaan Al-Quran di dalam solat-solat tarawih. Bahkan menjadi satu sudah kebiasaan hasil tarbiyah daripada orang-orang dahulu, menjadikan dalam bulan Ramadan kita terasa nak khatamkan Quran sekalipun, walaupun dapat sekali. Dan dalam bulan Ramadan kita diperdengarkan, dibiasakan dengar bacaan ayat-ayat Al-Quran berbanding dengan bulan-bulan yang lain, khususnya di dalam solat sunat tarawih. Sebab itulah yang dalil berkenaan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza salla ahadukum bi nafsik falyutawwil wa idza salla ahadukum ma'an nas falyukhaffif. Apabila kamu sembahyang seorang diri, maka panjangkanlah, dan apabila kamu sembahyang bersama sekalian manusia, maka ringankanlah. Dan juga dalil-dalil yang lain Nabi menegur sahabat tentang panjangnya bacaan dalam sembahyang. Maka dalil ini untuk solat fardu. Dalil ini untuk solat fardu, tidak kepada tarawih. Kerana apa? Kerana di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat ni dia faham hadis dengan maksud Quran tadi itu dengan lebih jelas, kerana mereka direct dengan Nabi. Apabila Sayyidina Umar Al-Khattab di zaman dia menjadi khalifah, maka dilihat ketika itu semangat para sahabat umat Islam sembahyang tarawih ni ada sebagaimana zaman Abu Bakar, sebagaimana zaman Nabi SAW. Namun ketika itu tidak disistematikkan secara satu jemaah, kerana solat sunat tarawih ini solat sunat, solat sunat. Maka ketika itu dilihat di dalam Masjid Nabawi, di sana ada sekalian yang semayang. Ada semayang seorang belakang sana, ada semayang berjemaah sana, ada semayang kat rumah, ada semayang kat sini, tapi semayang. Semayang. Maka yang dimaksud tarawih itu adalah ibadah malamnya. Sebab itu daripada lafaz man qama ramadana, siapa yang ibadah malam. Dan pengislahan tarawih, ulama memberikan dari sudut konsep tarawih tadi itu. Tak perlu jadi isulah istilah tadi itu, istilah saja, tapi konsep dia itulah tarawih. Maka kemudian Sayyidina Umar diberikan ilham oleh Allah, dibukakan pintu hati dia melakukan ijtihad untuk semayang secara sistematik jemaah yang satu. Dilantiknya ketika awal wanita ada satu imam dia, dan tapi secara overallnya satulah. Lelaki ada imam dia, Ubay bin Ka'ab.
Dilantiknya atas kuasa dia sebagai khalifah, dilantiknya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni sahabat juga, tapi min sigaris sahabah, sahabat yang muda. Bash Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Kalau sahabat-sahabat yang veteran atau senior ni dipanggil kibaris sahabah, sahabat-sahabat yang besar-besar, yang usianya yang kita panggil yang dekat dengan Nabi lah. Yang sigaris sahabah ni yang muda, jauh lebih muda, anak kepada sahabat kebanyakannya. Dan dia pun jadi sahabat sebab bertemu dengan Nabi SAW dan hidup zaman Nabi dan beriman dengan Nabi SAW. Okay? Maka Ubay bin Ka'ab jadi imam. Dan kisah ini diceritakan oleh Baba Ismail Sepanjang Fatani. Dan ketika itu sahabat-sahabat yang lain pun menjadi makmum. Ada yang membawa tongkat. Kerana apa membawa tongkat? Ubay bin Ka'ab orang muda. Bila orang muda, tuan-tuan dah pilih orang muda tahfiz jadi imam. Bacaannya satu muka minima. Panjang. Tak tahu dia tak ceritakan berapa, tapi panjang. Sehingga kan ketika itu ada sahabat kibar, sahabat yang dalam keadaan uzur bawa tongkat, nyendeng dekat tongkat tadi tu nak tahan diri. Ada sahabat yang nyandar dekat dinding, selagi mana dadanya tidak paling daripada kiblat lah. Ada sahabat yang ketika itu diri penat, dia duduk, tak rokok lagi, bangun balik, tak rokok lagi, duduk balik. Sebab sembahyang sunat je tuan-tuan. Sembahyang sunat ni berdiri itu tidak menjadi, kita panggil kemestian, dan jadi kesempurnaan. Suatu tuan-tuan pernah dengar tak, bila kita masuk, kalau ada peristiwa gerhana, bagaimana yang diceritakan Nabi sembahyang gerhana, bacaan Baqarah. Kita fikir tahan ke berdiri. Sembahyang gerhana duduk boleh tuan-tuan, bacalah Baqarah duduk, sembahyang sunat. Kita yang nampak meremehkan, akhir sekali kita melihat ibadah ni mustahil nak buat, boleh buat. Tuan-tuan nak try, kau yang tak ada kerja, tak ada komitmen luar, nak ambil gerhana daripada permulaan gerhana sampai habis, sembahyang Allahu Akbar, duduk buka Quran. Sebab sembahyang sunat. Kena beza sunat dengan fardu. Maka sunat di sini ketika itu dalam nak menghidupkan imarah Ramadan, maka panjang. Sebab itu dalil idza shalla ahadukum ma'an nas falyukhaffif tak terpakai dalam solat-solat tarawih, dan sahabat menghidupkan dengan bacaan Al-Quran. Dan itu juga yang telah orang-orang terdahulu di tempat kita, di dalam negara kita, menghidupkan solat sunat tarawih ini dengan membacakan ayat-ayat yang luar daripada biasa kita dengar di luar Ramadan, iaitulah surah-surah yang panjang-panjang. Dimulakan dengan turutan Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, An-Nisa, dan sampailah habis. Berbanding tu daripada bulan yang lain, bila solat fardu ada masanya kita ambil solat yang surah-surah yang lazim ataupun surah-surah yang tidak begitu panjang kerana tidak mau mengganggu urusan orang lain. Maka ini semangatnya berkenaan dengan Al-Quran tadi dalam bulan Ramadan, tuan-tuan, ditunjukkan oleh para sahabat dan tidak dibangkang pun oleh sahabat-sahabat yang lain. Sehingga ketika itu daripada Baba Ismail Sepanjang pun menyatakan bahawasanya tidak ada seorang pun yang bangkang tindakan Sayyidina Umar, dan tidak ada yang bangkang yang menegur, membuat aduan berkenaan panjangnya bacaan Ubay bin Ka'ab. Maka itu menunjukkan kal ijma', seakan-akan ijma', kan? Kerana faham berkenaan dengan Al-Quran tadi itu, tuan-tuan. Sebab kita pun tahu Al-Quran ini merupakan satu mukjizat, kalamullah. Kalamullah, dia bukan kalam makhluk. Sehingga kan para ulama ni halusnya dalam membahaskan kalamullah, maka ucapan Nabi disebut apa? Ucapan daripada Nabi disebut apa? Hadis. Sebab kita belajar sifat 20. Sifat wajib bagi Allah adalah qadim. Maka kalamullah, kalam Allah, maka sudah pasti sifat dia qadim. Kalam Nabi yang mulia, al-hadithu asy-syarif, tetapi tetap makhluk. Hadis baharu, makhluk. Kalamullah, Allah khaliq qadim. Ulama membezakan secara halusnya dalam bagaimana nak menunjukkan tentang ketinggian Al-Quran Al-Karim tersebut. Bahkan tuan-tuan, dalam kitab-kitab yang kita baca, sama ada Al-Quran maupun hadis, ini yang paling agung. Kemudian kitab-kitab Arab, kitab-kitab para ulama, kitab-kitab apa sekalipun, yang wajib baca tajwid hanyalah Quran. Hatta hadis diringankan.
tidak wajib baca Quran kerana dia mulia, namun masih lagi dia adalah kalam Nabi, Nabi makhluk namun makhluk yang mulia. Kita tak baca dalam pengajian hadis, innamal a'malu binniyat. Ada macam tu? Tak ada dah. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ada? Tak ada. Tapi Quran kita akan baca wajib secara bertajwid. Quran satu-satunya, sebab warattilil Qur'ana tartila. Sama ada bacaan yang laju tetap perlu bertajwid dan menjaga makhraj dia, ataupun bacaan yang perlahan bertaranum tetap perlu pastikan lagunya tadi itu tidak bercanggah dengan tajwid. Itu Quran. Sebab dia bukan kalam makhluk, dia bukan kalam manusia, dia kalamullah. Kalamullah. Melainkan pada tempat-tempat yang dibahaskan oleh para ulama dibacakan Quran tapi dari sudut iqtibas. Contoh, kita baca Quran atas dasar kebiasaan ayat itu dizikirkan. Macam lepas sembahyang kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahman, kerana dia sudah menjadi warid zikir. Kita naik doa, naik kenderaan, baca doa apa tuan-tuan? Ingat tak? Kita tak ingat. Tak ingat, kena tanya anak-anak kecil dah hafal. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu ada ayat dalam Quran. Tapi ketika mana kita baca ia di dalam naik kenderaan, iktibas, kita bacanya ia doa. Kalau tak, kita akan baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Qalqalah tu. Wa inna ila. Tapi bila kita baca Quran, kita jumpa ayat tu, kita kena baca wajib cara bertajwid, kerana ketika itu kita baca ia Quran. Begitu juga dengan bila mengajar menerangkan teks Quran. Maka disebut okey, dalil puasa kita ya ayyuhallazina amanu kutiba, kita baca teks kepada Quran sebagai ad-dilalah dalam nak memberikan petunjuk hukum. Tapi Quran itu sendiri adalah wajib bertajwid. Kerana apa? Kerana dia adalah Quran kalamullah. Sehingga kan mushaf Al-Quran, yang mushaf itu terdiri daripada helaian kertas, daripada dakwat. Helaian kertas itu makhluk, dakwat itu makhluk, tapi kerana dia menanggung Quran, demi nak menjaga supaya orang tak meremehkan Quran, maka dia menanggung hukum kalamullah. Maka disebabkan itu ulama memberatkan bahawasanya iaitulah mushaf tadi itu mesti dipelihara sebagaimana kalamullah tadi itu. Dan sebab itu disebutkan la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh disentuh melainkan orang yang suci. Sebab Quran, tuan-tuan, jangan main-main ni. Basic tu basic. Sehingga orang-orang terdahulu, ulama-ulama kita mengajar sehingga memuliakan Quran. Bila kita dah habis baca Quran atau kita terletak tempat yang tak sewajarnya, kita pun letakkan di atas kepala 3 kali, bahkan ada yang ajar cium. Walaupun tak wajib pun buat benda tu, tapi adab kita, santuni kita sebagai orang Melayu dalam nak mengagungkan Quran, sehingga bila macam tu kita pun letak. Tak buat tu pun tak apa. Ini adat dalam kita nak menunjukkan hormatnya kita kepada Quran, tingginya Al-Quran Al-Karim tersebut, tuan-tuan. Dan jadi sebab apa? Sebab dia Quran, dia diturunkan. Sebab itulah Syekh Isa Ma'sarawi, seorang qari dan juga seorang ulama Quran di Mesir yang cukup hebat, dan dia menyatakan siapa saja yang menisbahkan diri berdampingan dengan Quran, maka dia jadi mulia. Tengok, Ramadan bulan yang paling mulia, Sayyidus Syuhur, dipilih oleh Allah, di dalamnya turun Al-Quran. Malaikat Jibril, penghulu kepada malaikat, penghulu kepada malaikat, chief of malaikat, kerana dia menyampaikan wahyu itu Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu Sayyidul Mursalin, penghulu bagi segala para nabi, al-anbiya wal mursalin dan juga rasul, diberikan padanya Quran. Malam yang terlebih baik daripada segala malam, iaitulah Lailatul Qadar, sehingga lebih baik daripada 1000 bulan, iaitulah malam yang diturunkan Quran. Maka kita umat yang mulia kerana umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan Al-Quran. Siapa yang menisbahkan diri dia berdampingan dengan Quran, dengan cara, dengan adab, dengan syarat yang betul, maka kita mendapat kemuliaan kerana Quran itu maha mulia.
kerana ia adalah kalamullah. Dia bukan kalam makhluk. Nak bagi beza tu je. Dia bukan kalam makhluk, kalamullah. Kan? Tapi kena nisbahkan dengan cara yang betul. Sebab itulah tuan-tuan, jangan sampai yang mana di satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan peringatan akhir zaman yang kita bimbang. Yang mana nanti sampai masa Allah Taala tarik Quran kembali. Tarik Quran kembali, tinggalkan dunia ni tuan-tuan. Di mana satu hadis Abdullah ibnu Mas'ud meriwayatkan, la yusrayanna 'alal Qur'an dzata lailatin fala yutraku ayatun fi mushafin wala fi qalbi ahadin illa rufi'at. Abdullah ibnu Mas'ud, iaitulah akan ditinggalkan Quran pada malam tersebut. Akan berlaku satu zaman, satu waktu Quran ni ditinggalkan. Maksudnya Quran ni bukan ditinggalkan, Quran ni meninggalkan kita. Dan tidak akan kekal satu ayat pun di dalam mushaf dan juga di dalam hati atau dada-dada seseorang, melainkan ia telah pun diangkat, dihilangkan. Nah, ulama bahas banyak perkara. Tak sama ada secara kita panggil memang tiada langsung sebagaimana digambarkan tersebut, ataupun ulama bahaskan paling ringan adalah penghayatan Quran sudah tidak ada lagi dalam hati manusia. Manusia sudah tidak lagi mengamalkan Quran, maka ketika itulah berlaku kerosakan dunia ni. Kerana apa? Manusia berteraskan kepada nafsu serakah semata-mata, rosak habis. Kemuliaan sudah hilang. Kerana Quran telah diangkat, dipanggil oleh Allah, dan manusia tadi juga telah meninggalkan Al-Quran yang Karim, tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan, jangan anggap Quran ni biasa. Walaupun banyak dari sudut kita tahu secara asas maqasid tujuan Quran ni apa, menjadi petunjuk, menerangkan keterangan-keterangan, memberi keterangan-keterangan serta pembeza, dan juga menjadi syifa, pengubat kepada hati-hati manusia, dan macam-macam lagi fadilat-fadilatnya sekali. Tetapi Quran ni adalah perkara yang berlainan. Walaupun dia diletakkan di dalam mushaf, yang kita tengok seumpama mushaf ni adalah buku, tapi dia adalah Quran. Sebab itu berlaku Al-Imam Al-Bukhari pada zaman dia, iaitulah sedikit polemik apabila orang bertanya kepada dia, ma huwal Quran wa ma ra'yuka fil mushaf, apa pandangan kamu tentang Quran dan apa pandangan kamu terhadap mushaf. Dan Imam Al-Bukhari menyatakan mushaf adalah makhluk, wal Quran kalamullah. Kerana apa? Kerana nak bagi tahu ketika itu bahawasanya ialah daripada kita panggil kertasnya, dakwanya, bukankah itu makhluk, tetapi dari sudut kita panggil Quran tadi itu kalamullah. Yang bunyi-bunyi suara kita itu makhluk. Imam Bukhari nak sebut. Tapi dari sudut tadi itu bagaimana, ulama juga membahaskan ketika itu, walaupun dia adalah demikian pada ilmiah dia, tapi dia menanggung hukum Quran tadi itu supaya tidak ada orang yang meremehkan mushaf Al-Quran tadi itu dengan sembrono. Kita pun orang Melayu kita ni pun, lajak sikit kan, orang Melayu kita ni pun tuan-tuan tengok, bila memberikan definisi kalamullah, qalan Nabi dengan kata manusia, apa definisi kita? Firman Allah. Boleh je qala tu, qala bahasa Arab, qala ni kata Allah pun boleh. Selagi mana tidak niat meremehkan atau menghina, tak ada masalah. Kadang-kadang kita sebut kata Allah SWT, tak ada masalah. Tapi nilai kita yang diterapkan. Qala Nabi, sabda. Boleh je kata Nabi, apa masalah? Itu bahasa Arab, qala belaka. Tapi kalau qala Ahmad, qala Imam, berkata Imam, nak tunjukkan bagaimana kita dah dilatih oleh ulama-ulama terdahulu supaya beradabnya dengan Quran, beradabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Quran lebih tinggi lagi, sehingga kan bila Quran kalau kita nak baca, hafalan dia wajib mesti harfan biharfin. Huruf tu ada, huruf tu lah kena baca. Sekalipun kalau pada fahaman Melayu kita ni, kita orang Melayu ni, terjemahan Melayu secara dictionary, kamus, tak ada perkataan tadi tak ubah makna. Contoh, walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, kita pun tak baca wa, kita pun baca alladzina kafaru, orang-orang kafir. Tak ada apa sangat beza makna dia, tak ada apa.
tak boleh, haram. Nak meriwayatkan Quran dengan menghafalkan dia itu, menukilkan Quran, wajib sebagaimana yang memang kalamullah itu, harfan biharfin. Tapi kalau hadis, ulama ada bahas, boleh riwayat dengan makna selagi mana tidak melampaui. Sebab itu kadang-kadang perasan tak, kalau ada ustaz-ustaz ngajar, dia baca hadis, dia baca matan dia, lepas tu dia selitkan ke belakang, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Ketika itu dari sudut adabnya, bimbang ada matan dia yang bukan exactly, tapi makna dia tak lari, ataupun dia kurang ingat, ataupun dia riwayat dengan makna tapi dari sudut hampir tidak melampaui, boleh. Tapi Quran tidak, bertajwid, mesti riwayatkan dia dalam keadaan yang harfan biharfin. Kemudian ia mesti disentuh dalam keadaan yang suci. Kemudian mesti dibaca dalam keadaan bukan berhadas. Kitab fiqh boleh baca dalam keadaan kita dah berjunub, kita tak mandi lagi, boleh baca. As-salatu lughatan hiya ad-du'a, boleh. Quran tak boleh. Quran tak boleh. Itulah tuan-tuan. Jadi nak katanya betapa nilainya Quran tadi tu, jangan kita lihat sebagai kitab yang biasa. Kadang-kadang kita anggap macam kitab yang biasa, baca pun biasa gitu, menunjukkan hilangnya kita, hormat kita terhadap Quran, apatah lagi yang kita bimbang penghayatan akhlak kita dengan Quranul Karim, tuan-tuan. Jadi kita lihat, sebelum saya simpulkan bagaimana para sahabat menghidupkan tadi tu, awal-awal tadi siapa yang tak sempat cuba tanya yang sempat tadi tu, menghidupkan malam Ramadan dengan tarawih dan diisikan dengan Al-Quranul Karim tadi tu, sehingga tak ada aduan pun berbanding dengan kalau solat fardu zaman Nabi ada yang mengadu tentang panjang. Kerana sahabat faham ia adalah masa untuk Al-Quran. Macam kita, kalau orang yang berkahwin, hari pertama dipanggil raja sehari, jangan suruh dia buat kerja, jangan suruh dia cuci periuk besok lusa tu. Tapi time hari dia raja sehari, tak disuruhnya apa, dilayannya habis. Kerana ia masanya Ramadan, masa Quran. Jangan ada yang merungut kerana Quran tu panjang, jangan ada yang merungut kerana bila nak ambil Quran ni, kerana inilah masanya, tuan-tuan. Cuma kita kalau tahun ni kita tertakluk pada SOP, dah keberadaan kat masjid tu yang dihadkan, tapi balik rumah boleh sambung sendiri-sendiri kan. Cuma keberadaan di masjid itu dihadkan. Semayang tu tak letak had, semayang sambung pula kat rumah sampai sebelum subuh pun boleh. Jangan salah faham, dia bagi tarawih sampai pukul 10 je, bukan dibagi tarawih sampai 10. Dibaginya berada berkumpul sampai pukul 10, 10:30, itu tarawihnya sampai sebelum subuh boleh. Tuan-tuan balik sembahyang sendiri kat rumah pun tak apa. Inilah masa dia. Tuan-tuan masuk Syawal tak ada dah tarawih. Walaupun tak tahulah boleh retas negeri ke. Imam tak boleh retas negeri, kita sambung lah tarawih. Imam tak boleh nak balik kampung contoh, tak boleh. Itu. Dan jadi tuan-tuan bersempena dengan besok hari tentang kita memperingati peristiwa agung nuzul Al-Quranul Karim, sehingga di peringkat selama kita menjadikan mengambil cuti, maka saya mengolah sedikit dari sudut basic kita, penghayatan dan adab kita dengan Quranul Karim, tuan-tuan. Ya, jadi saya kira mudah-mudahan perkongsian yang ringkas tadi itu dapat memberikan manfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita kalangan orang-orang yang beradab dengan Quran dan juga mengamalkan Al-Quran di dalam diri kita dan kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.